KPM. Cantik pula tengok ni. Hai, Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam cikgu. Rina bawa apa tu? Ni, itulah ni. Saya jumpa dekat luar studio tadi. Dengan warna yang cantik, dengan rupa yang menarik ni. Saya tak tahu sebenarnya benda ni apa. Cikgu tahu? Okey. Cikgu tahu apa tu Rina. Itu adalah arca. Okey, yang mana arca ini menitik beratkan tentang warna dan juga ada sedikit irama dan pergerakan. Irama dan pergerakan. Tahu tak tu? Tak berapa nak tahulah cikgu. Tapi adakah sebenarnya itu topik yang kita nak belajar hari ini? Ya, betul Rina. Hari ini cikgu nak ajar Rina tentang tajuk imbangan dan juga irama dan pergerakan dalam bidang bahasa seni visual. Wah, menariknya. Rasa tak sabar pula lah cikgu. Tapi pastinya murid-murid yang sedang menonton ketika ini juga nak turut serta dalam kelas kita. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita nak mulakan dah dulu dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton ketika ini. Dan pastinya kita nak tahu jugalah, tadi dah saksikan sedikit profil cikgu. Kalau boleh saya nak perkenalkan cikgu terlebih dahulu sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini. Baik, selamat datang cikgu. Ini dia Cikgu Juraiti Mokhtar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lancang Pahang. Betul. Cikgu, yang pastinya juga sebelum kita nak mulakan pembelajaran hari ini, seperti biasa, saya nak jemput cikgu terlebih dahulu untuk patuhi SOP yang ditetapkan. Boleh, silakan cikgu. Rina, pastikan masalah. juga anda di rumah turut sentiasa mengamalkan SOP yang sudah pun ditetapkan. Anda sentiasalah perlu memakai pelitup muka, sentiasa mensanitasi tangan atau mencuci tangan, dan pastikan juga ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baik cikgu, bila menyentuh tentang pendidikan seni visual, kita dah sentuh tadi bahawa topik yang cikgu pilih hari ini untuk bersama dengan murid-murid dalam slot menengah rendah ini adalah berkenaan dengan imbangan dan juga pergerakan irama dan pergerakan. Betul, Rina. Baik cikgu, secara mungkin amnya apa yang kita boleh fahamkan tentang topik ini? Okey, baiklah Rina. Hari ini kita akan masuk topik dalam bidang bahasa seni visual untuk pendidikan seni visual menengah rendah. Yang mana ini merupakan prinsip asas ataupun asas seni reka yang murid-murid kena tahu Rina. Tapi hari ini cikgu akan memfokuskan kepada tajuk imbangan
juga irama dan pergerakan. Itu yang kita nak belajar hari ini. Jadi standard kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini, Rina, 1.2 adalah kita mengetahui definisi imbangan. Kita nak tahu ciri-ciri imbangan yang ada pada alam buatan manusia, objek buatan manusia, alam semula jadi dan juga karya seni visual. Baik, kalau itu dari segi objektifnya. Bagaimana pula kalau kita nak sentuh tentang capaian murid-murid berkenaan dengan pembelajaran hari ini, cikgu? Capaian murid-murid. Okey, jika murid-murid nak tahu apa yang dia akan pelajari pada hari ini, bolehlah merujuk kepada sumberku yang telah dijanakan oleh KPM Perkasaku. Baiklah, dah jelas tentang objektif dan juga standard pembelajaran pada hari ini. Tapi kan cikgu, bila sentuh tentang bahasa seni visual ini, imbangan dan juga irama dan pergerakan ini, pasti ada ciri-cirinya kan cikgu? Betul, Rina. Setiap asas dan prinsip mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Contohnya, Rina, sedikitlah pemahaman yang cikgu nak berikan. Kita ada imbangan simetri. Okey, saya nak tanya Rina lah. Apakah ciri-ciri yang ada pada sesebuah karya seni visual yang Rina tahu? Yang saya tahu cikgu. Kalau saya tak salah lah kan cikgu, dari segi rupa, betul. Bentuk, okey, betul. dan warna. Ya, betul, Rina. Okey, sebab Rina dah jawab pertanyaan cikgu yang pertama ni dengan cemerlang, cikgu bagi Rina 5 bintang. 5 bintang untuk saya. Wah, semangat nak belajar hari ini, kita cikgu. collect banyak bintang ya, Rina. Boleh sangat, cikgu. Dan pastinya murid-murid di rumah juga yang sedang menonton ketika ini ingin tahu tentang topik yang akan kita bawakan dalam pendidikan seni visual, iaitu imbangan dan juga irama dan pergerakan ini. Tapi kita berehat sekejap ya. Selepas ini kembali semula dalam pembelajaran untuk memahami tentang pendidikan seni visual ini. Jumpa selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya 1 jam ini pembelajaran difokuskan kepada murid-murid yang berada dalam menengah rendah, di mana kita akan bawakan mata pelajaran seni pendidikan visual. Bersama dengan kita adalah Cikgu Ju. Cikgu, okey, topik kita imbangan dan juga irama dan pergerakan. Bagaimana kita nak fahamkan dari segi definisinya terlebih dahulu, Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Rina. Okey, sama-sama. Sebelum saya meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu nak betulkanlah sedikit perkataan yang disampaikan oleh Rina tadi. Okey, Cikgu. Okey, kita sebenarnya bukan seni pendidikan visual. Alamak. Kita adalah pendidikan seni visual. Biasalah Cikgu, kadang-kadang tersasul pula. Boleh, tak ada masalah. Baik, saya betulkan pendidikan seni visual. Ya, betul Rina. Baik. Okey, dengan tidak melengahkan masa, Cikgu teruskan PTPC kita pada hari ini. Silakan, Cikgu. Okey, baiklah. Apa yang Cikgu dah terangkan sebelum ni tadi, kita akan belajar tentang topik imbangan, irama dan pergerakan. Yang mana kedua-dua tajuk ini adalah daripada bidang bahasa seni visual. Okey, untuk murid-murid menengah rendah. Okey, seterusnya, Cikgu nak terangkan apakah yang dikatakan dengan imbangan ni. Kita selalu dengar perkataan imbangan, tapi yang kita selalu dengar ni timbangan berat badan. Betul tak, Rina? Alamak, terasa pula Rina. Kalau perempuan ni, kalau imbangan ni sangat sensitif. Tapi dalam seni ni, imbangan ni bukan setakat sensitif. Kita terpaksa, orang kata, mesti fokuskan kepada imbangan dalam penghasilan karya seni visual. Jadi Cikgu nak terangkan apa yang dikatakan dengan imbangan dalam konteks pendidikan seni visual. Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, kedudukan dan juga tumpuan. Jadi bukanlah fokus sepenuhnya kepada imbangan berat sahaja, Rina. Jangan susah hati. Okey. Kemudian imbangan merujuk kepada cara elemen itu disusun.
Kalau kita dalam penghasilan karya, kita ada elemen-elemen macam mana kita nak susun sesuatu karya kita itu supaya kelihatan seimbang. Okey. Yang seterusnya, imbangan diolah berasaskan kepada berat ringan, secara fizikal dalam penghasilan karya 3 dimensi ataupun kita panggil dia 3D. Selain itu, dalam karya 2D ataupun 2 dimensi pula, imbangan boleh diolah berasaskan kepada pertimbangan secara visual. Visual ni apa yang kita lihat, yang kita tengoklah, Rina. Okey, seterusnya. Okey, dalam imbangan ni terdapat 2 jenis imbangan. Ini yang kita kata dalam standard pembelajaran kita tadi, Rina. Kita ada 2 jenis imbangan. Imbangan yang pertama adalah imbangan simetri. Simetri. Imbangan yang seterusnya adalah imbangan tidak simetri. Tidak simetri. Imbangan simetri dalam seni visual wujud apabila ada unsur-unsur seni yang digunakan saksama. Jika kita menggunakan garisan paksi di tengah-tengah. Maksudnya ada garisan tengah. Dalam kita nak menghasilkan karya, selalunya kalau kita karya yang berunsurkan tentang potret manusia, wajah, kita memerlukan garisan simetri supaya kelihatan seimbang kiri dan kanan, atas dan bawah, untuk mendapatkan ruang yang sempurna, Rina. Okey. Cikgu dah terangkan sikit tadi, kita ada 2 jenis imbangan, imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Betul, Rina? Jadi cikgu nak tanyalah secara pengetahuan amlah. Cikgu nak tanya, apakah boleh tak Rina senaraikan 2 contoh imbangan simetri dalam alam semula jadi yang Rina tahu? Dalam alam semula jadi? Okey, alam semula jadi. Kalau saya bagi contoh haiwan boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. 2 cikgu? 2 contoh. Okey, satu. Rama-rama. Betul. Rama-rama. Satu lagi burung boleh, cikgu? Burung pun boleh, Rina. Okey, sebab bila kita sebut tentang simetri ni, ada garisan simetri, ada garisan di tengah-tengahnya, bermakna objek itu mestilah seimbang kiri dan kanan. Maksudnya kalau kita katakan burung tadi, Rina, cikgu olah sedikit. Kalau kita katakan burung tadi, sayap kiri dan kanan dia mestilah seimbang. Kalau tak, macam mana burung tu nak terbang? Betul tak? Jadi murid-murid tolong ingat, bila kita sebut tentang garisan simetri, mesti seimbang, mesti sama rata, sama berat dan sama besar. Tadi cikgu dah terangkan, Rina? Ya, betul, cikgu. Okey, cikgu teruskan lagi. Betul lah jawapan Rina bagi tadi. Burung rupanya dah ada dalam slide cikgu, Rina. Okey. Contoh alam semula jadi yang menitik beratkan tentang imbangan macam burung, rama-rama, objek buatan manusia pula contohnya cermin mata. Cermin mata. Sebab macam cikgu ceritakan tentang burung tadi. Kalau kiri dan kanan dia tak sama besar, tak sama berat, macam mana dia nak terbang, macam mana nak seimbang. Begitu juga dengan cermin mata. Okey, yang seterusnya adalah imbangan dalam karya seni visual. Kalau nak dekat lagi contoh, di depan Rina tu cikgu adalah bawa ABM, alat bantu mengajar cikgu. Contohnya kat situ adalah wow. Wow adalah sejenis, orang kata, contoh karya seni visual yang menitikkan imbangan. Dari segi motifnya, dari segi coraknya, bentuknya dan sebagainya. Seterusnya, kita pelajari pula tentang jenis imbangan tidak simetri. Kita tengok burung, rama-rama itu yang simetri. Apa pula yang dikatakan dengan tidak simetri tu? Imbangan tidak simetri ni adalah prinsip imbangan boleh dilihat pada alam semula jadi. Sama juga dengan simetri. Ada pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Kalau imbangan simetri ni, kita nampak dia seimbang, tapi dia tak seimbang. Maksudnya dia tak sama besar kiri dan kanan. Bila kita lihat, dia nampak kukuh dan konkret. Itu adalah imbangan tidak simetri. Seterusnya, ini adalah contoh imbangan tidak simetri. Kita tengok, kalau tengok daripada slide cikgu ni, contohnya adalah alam semula jadi seperti apa tu, Rina? Pokok, cikgu. Betul. Yang seterusnya adalah kuda kepang. Kalau Rina tahu ni apa dia? Ini yang selalu ada dalam tarian kuda kepang. Betul, kuda kepang. Biasanya kuda kepang ni terkenal dekat mana tu, Rina?
Di negeri Johor, cikgu. Ya, betul. Penuh yakin Rina. Cikgu Sangat. rasa Rina boleh mendapat 10 bintang lah hari ni, Rina. Wah, terima kasih, okey, cikgu. Cekap sangat Rina ni. Okey, seterusnya karya seni visual. Kita nampak gambaran tu nampak cantik, menarik dan kemas. Tetapi dia tidak seimbang. Okey, dia tak seimbang. Okey, sekiranya murid-murid terlepas pada slide yang cikgu sediakan sekarang ni, murid-murid boleh merujuk kepada sumberku, portal sumberku yang dijanakan oleh KPM Perkasaku. Okey. Baik. Seterusnya. Okey. Tadi cikgu dah sebut, cikgu nak ajar hari ni 2 tajuk dalam bidang bahasa seni visual. Ya. Yang pertama tadi tentang imbangan. Jenis imbangan, betul Rina? Betul, cikgu. Sekarang ni cikgu nak ceritakan pula tentang irama dan pergerakan. Apakah irama dan pergerakan tu? Biasa kalau kita dengar irama ni kita ingat muzik je. Saya mula-mula fikir macam tu, cikgu. Ingatkan irama tu seperti lagu dan sebagainya. Tapi berbeza untuk apa yang kita belajar pada hari ini, ya cikgu? Ya, betul. Sebenarnya irama tu bukan sekadar dalam muzik sahaja. Dalam seni visual juga kita memerlukan irama dan pergerakan. Okey. Supaya apa yang kita akan hasilkan tu nanti nampak hidup. Biasa dengar realistik, nak nampak lakaran ataupun karya yang kita hasilkan tu nampak realistik. Jadi kita perlukan irama dan pergerakan. Okey, apa yang dikatakan dengan irama ni adalah merujuk kepada unsur-unsur seni yang berulang-ulang. Okay, kalau Rina tengok kat depan Rina tu, okay, kalau kita tengok ada banyak corak, okay, ada garisan yang diulang-ulang, tapi bila disusun garisan tersebut menjadi satu corak dan corak itu kelihatan seperti bergerak. Okey, seperti bergerak. Yang itu yang kita katakan dengan irama pergerakan. Tapi kalau untuk murid-murid di rumah yang susah nak faham, cikgu, saya tak fahamlah cikgu yang irama pergerakan yang cikgu sebut tu. Okey, ingat satu perkara je. Bila kita melukis gambar air terjun, takkan kita nak lukis air terjun tu satu garisan sahaja, betul tak? Betul, mesti cikgu. ada bentuk ke mana hala air terjun tu pergi. Kedudukan air terjun tu yang kita katakan dengan irama dan pergerakan. Okey, seterusnya. Ini adalah ciri-ciri irama dan pergerakan. Kalau tadi cikgu terangkan irama dan pergerakan dalam bentuk orang kata simetri, okey, kita ada 3. Ingat ya, objek buatan manusia, alam semula jadi dan juga karya seni visual. Okey, untuk irama pergerakan kalau Rina nampak, pergerakan angsa di atas permukaan air menghasilkan garisan yang berulang. Boleh tengok slide cikgu ya. Yang kedua, kalau tengok dalam objek buatan manusia, rekaan tangga yang berpusing memberikan kesan pergerakan. Okey, kesan pergerakan. Dan untuk karya seni visual, pernah nampak arca tak Rina? Pernah, cikgu. Okey, kalau nampak arca, contoh ni arca Syed Ahmad Jamal, okey, yang menggunakan batu mama. Okey, kalau kita tengok susunan arca tu, walaupun daripada garis bentuk yang sama, tapi bila disusun-susun dia akan nampak satu pergerakan. Itu yang dikatakan dengan irama dan pergerakan. Baik. Okey. Cikgu nak bagi soalan kat Rina ni. Okey, tapi sebelum cikgu nak bagi soalan kat Rina, ada tak Rina nak tanya apa-apa kat cikgu berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini? Baik, cikgu. Bila menyentuh tentang irama dan pergerakan ini, bagaimana kita nak membezakan sesuatu karya itu? Maksudnya, kalau contohnya seperti alam semula jadi, untuk kita nampakkan bahawa ada contoh-contoh seperti irama dan pergerakan itu. Okey. Contohnya macam cikgu sebut tadilah. Biasanya untuk kita menghasilkan karya yang berbentuk alam semula jadi yang berkaitan dengan irama pergerakan yang menunjukkan pergerakan, contoh macam air. Okey, kocakan air, percikan air, karya-karya yang menggunakan image seperti itu memerlukan irama dan pergerakan. Begitu juga dalam pengkaryaan seni visual ni bukan sekadar secara manual. Dalam fotografi murid-murid belajar tentang fotografi. Dalam fotografi pun kita nak ambil image bergerak. Contohnya tengah berlari. Contohnya sedang berlari. Okey, bila kita snap gambar tu kaki tu seolah sedang berlari. Itu pun kita katakan dengan irama dan pergerakan. Okey, cikgu nak tanyalah. Okey, kat sini ada gambar kan, ada slide cikgu ni. Okey, cikgu nak tanya, okey, apakah persepsi Rina bila Rina melihat karya ini? Baik. Kalau saya lihat karya ni kan, cikgu, dia mempunyai garisan. Betul. Dan seolah-olah putaran tu nampak seperti satu pergerakan. Dan kalau kita lihat betul-betul, sebenarnya seperti berpusing pun ada, cikgu. Kalau kita lihat dan amati dengan
fokus. Okey, berdasarkan jawapan yang Rina bagi tadi, cikgu boleh bagi Rina 5 bintang lagi. Wah. Banyak bintang ni Rina dapat hari ini. Dah kumpul banyak, cikgu. Sebab Rina boleh lihat contoh yang cikgu bagi tadi, bila Rina dapat lihat, Rina boleh beritahu boleh terangkan apakah yang Rina nampak. Contohnya garisan. Lepas tu nampak pergerakan. Jadi objektif kita hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang irama dan pergerakan tu tercapai, Rina. Okey, faham cikgu. Lepas tu selain daripada irama dan pergerakan yang Rina sebut tadi, sebenarnya dalam slide yang cikgu sediakan ini juga ada tentang warna. Kita nampak pelbagai warna dekat situ. Seni yang nampak bergerak ni garisan yang kita susun berbentuk corak, kemudian corak itu nampak seakan-akan bergerak. Kita panggil dia seni Seni optical. Seni yang mana kita pandang, kita nampak macam seolah-olah bergerak. Biasa kita tengok dekat desktop wallpaper kan. Betul. Kita nampak ada bentuk garisan apa semua, tapi bila kita nampak seolah-olah garisan tu bergerak, sebenarnya tak bergerak pun. Hanyalah sekadar ilusi mata sahaja, Rina. Baik, cikgu. Okey, Rina ada apa-apa nak tanya lagi, Rina? Okey, cikgu, bila cikgu sentuh tentang seni ini kan, adakah sememangnya ia perlu dinilai bukan sahaja berdasarkan kepada garisannya, rupa bentuknya, tetapi juga kena lihat bahawa seni ini mempunyai pelbagai warna, ataupun dia sebenarnya boleh khusus kepada sesuatu warna? Okey. Seni ni sebenarnya dia merangkumi keseluruhan prinsip asas seni visual itu sendiri. Maksudnya kita nampak simple je, kita nampak ringkas dan mudah sahaja pelaksanaan karya tersebut. Tapi dalam menghasilkan karya itu terdapat banyak elemen-elemen bahasa seni visual yang diterapkan untuk menghasilkan sesuatu karya itu. Contoh yang cikgu cakap tadi, seni ni walaupun kita nampak sekadar garisan dan juga ada bentuk bulatan pergerakan, tapi ada juga konsep warna di situ. Dan juga ada juga prinsip pengulangan. Bila dia ulang-ulang garisan tersebut menjadi satu corak. Itu yang dikatakan dengan seni tu, Rina. Baik, cikgu, jelas dengan pemahaman apa yang cikgu terangkan berkenaan dengan seni ini. Pastinya murid-murid juga mendapat manfaat daripada pembelajaran untuk segmen ini. Kita akan teruskan ke segmen ketiga, tetapi murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Okey, murid-murid, kembali semula bersama kami. Pastinya ketika ini kita sedang mempelajari mata pelajaran pendidikan seni visual. Betul ya, cikgu? Betul. Okey, dan topik hari ini menyentuh tentang imbangan dan irama serta pergerakan. Betul, Rina. Cikgu. Ya, saya. Nampak pelbagai bahan mawujud di depan kita ini. Betul. Sudah tentu ada aktiviti menarik yang akan kita lakukan. Betul, Rina. Nak tahu ke? Pasti, cikgu. Okey, baiklah. Hari ini cikgu tak ada murid-murid di depan cikgu. Jadi Rina lah sebagai anak murid cikgu hari ini. Cikgu. Jadi untuk pertama sekali, cikgu nak Rina buka beg yang telah disediakan tu. Cikgu nak Rina huraikan apakah bahan-bahan yang ada dalam beg itu. Baiklah, cikgu. Saya nampak ada gunting. Okey. Ada kertas berwarna. Okey. Warna merah jambu, warna merah dan warna putih. Betul. Okey. Kemudian ini apa pula, cikgu? Kertas origami. Okey, ini kertas origami. Kita nak buat origami ke, cikgu? Betul. Sebab origami ni sangat sinonim dengan garisan simetri ataupun kita kata imbangan simetri. Baik, cikgu. Okey, boleh kita mulakan? Boleh. Okey, cikgu huraikan semula. Tadi Rina dah terangkan tentang alat dan bahan. Okey, sekarang ni cikgu akan menggunakan kertas yang agak bersaiz besar sedikit supaya murid-murid di rumah jelas ya. Okey. Okey, untuk menghasilkan origami, yang pertama pentingnya kita kena ada kertas ya. Kertas tu mestilah segi 4 sama, Rina. Kalau tak sama,
tak seimbang. Betul Kita lah, nak cikgu. belajar tentang imbangan. Okey, mestilah sama saiznya. Okey, kalau Ya. nak kecil biar kecil, kalau besar besar, tapi saiz dia tetap sama. Okey. Okey, di hadapan kita ni Rina, cikgu ada sediakan. Rina boleh pilih corak mana yang Rina suka. Okey, selain daripada kertas, kita perlukan gunting. Gunting. Okey, kita perlukan gunting. Sebab kita nak buat bentuk nanti Okey, untuk kertas ni sebenarnya Rina terpulang. Kalau kat rumah kita tak ada bahan macam warna ni, kita tak ada kertas berwarna, murid-murid boleh gunakan majalah lama, surat khabar, supaya ada masalah, membazir. cikgu. Tak ada masalah. Okey, kita yang buat dia Rina. Betul, Okey, cikgu. so dah sedia Rina? Dah. Cikgu nak mula ni. Okey, kita ada garisan kita ada sehelai kertas segi 4. Yang pertama adalah kita kena lipat bahagi 2 macam ni Rina. Saya cuba dengan kertas yang kecil ni dulu, cikgu, boleh? Boleh. Memang murid-murid kena belajar dari kecil dululah. Jangan yang besar terus. Okey. Okey, nampak tak? Kita kena lipat 2 macam ni dulu. Okey. Supaya kita dapat menghasilkan garisan di tengah ini. Okey. Ini yang kita sebut tadi simetri. Seimbang kiri dan kanan. Okey, kemudian kita Ya. lipat satu lagi. Okey. Kalau cikgu laju, Rina kena bagi tahu Baik, cikgu. Jangan laju sangat. Saya budak baru Tak belajar. apa, cikgu faham Rina. Baik, Okey, cikgu. sekarang kita dah lipat macam ni, betul? Betul, cikgu. Kalau Rina buka kat sini, dia ada garisan 4 segi dekat sini. Betul. Betul? Betul, cikgu. Okey, tak habis lagi kat situ Rina. Belum habis. Kita kena Okey. lipat segitiga pula Rina. Baik, cikgu. Okey. Kita kena lipat segitiga. Okey, Okey. segitiga. Dapat? Dapat, cikgu. Okey, sebelah lagi Rina. Sebelah lagi. Okey. Okey. Cikgu Baiklah. perlahan-perlahan lah. Kesian Rina Nanti dia putus asa pula nak belajar Oi. seni dengan cikgu. Tak, cikgu. Saya pasti cuba sehabis baik. Okey, dah dapat Okey, dah dapat garisan macam ni. Kita panggil dalam seni garisan berpancar Rina. Dalam sini kita ada belajar tentang garisan. Garisan ada banyak jenis dan ini adalah garisan berpancar. Okey, Baik. step yang seterusnya, kita ambil macam ni, kiri dan kanan ni. Ya. Kita masukkan kat tengah-tengah. Okey. Contohnya, Okey. si Rina nanti kalau cikgu laju sangat kan. Setakat ini saya masih lagi dapat mengikuti step Rina cikgu. masukkan ni kat sini. Okey, macam mana tu, Okey, cikgu? yang ni ke sini. Macam ni. Nampak? Okey. Okey. Macam ni, betul kan? Okey. Betul? Kita buat garisan di tengah-tengah. Ya, betul Ini. Rina. Okey, macam ni yang kat rumah kalau nak tengok bentuknya macam ni. Okey. Ni. Dia segitiga Okey, macam ni, cikgu. Okey, betul. Masukkan. Kemudian kita lipat macam ni. Kita nak wujudkan dia satu segitiga sebenarnya Rina. Tak apa, Rina pelan-pelan. okey. Oh, cantiknya Rina buat. Rina tahu tak kenapa kita perlu dia lipat cantik-cantik Itulah macam Rina? saya baru nak tanya cikgu, kenapa kita buka, kita tutup, kita buka, kita tutup dan kita hasilkan segitiga kembali. Sebab kita buat macam ni supaya kita boleh menghasilkan satu origami yang kemas dan juga cantik. Faham, Okey, cikgu. seterusnya Rina, kita tak nak lengahkan masa kita. Okey. Cikgu nak tanya, Rina suka sesuatu yang geometri ataupun yang organik? Maksudnya nak suka yang bersudut ataupun yang bebas? Saya suka yang bebas. Suka bebas, Rina kena lipat macam ni. Tunjuk cikgu Okey. tunjuk. Okey, Rina ambil gunting. Ambil gunting. Rina kena buat bentuk curve kat sini. Potong macam ni. Oh, okey. okey. Di hujung yang terbuka ni, yang cikgu. terbuka ni. Dia ada 4 kan? Okey. Pastikan murid-murid berhati-hati ya. Berhati-hati ketika menggunakan gunting. Okey. Okey, dah? Jangan takut-takut Rina Maaflah cikgu. Biasalah kali pertama buat okey, origami. tak ada masalah Rina. Janji kita ada minat, kita ada usaha. Baik, cikgu. Okey, bila kita dah potong, kita punya origami akan jadi macam ni maksudnya dia ada 2 sudut di sini dan dia ada 2 sudut di sini. Betul cikgu, saya dapat. Dapat? Dapat. Okey, cantik. So kita turunkan dia. Okey. Okey. Yang atas ni kita bawa dia ke tengah ni. Kita lipat di tengah ya cikgu. Lipat. Okey, lipat. Yang ini pun kita lipat. Okey, saya cuba. Okey, kemudian boleh Rina?
Saya masih lagi melipat, cikgu. Tak apa, kita perlahan-perlahan Rina. Baik, cikgu. Konsep Maafkan pembelajaran saya. ni biar lambat asalkan dapat. Biar Macam lambat tu. asalkan dapat, ya, cikgu? Betul. Bila Okey. dah dapat barulah kita kena jaga kualiti tu. Faham, cikgu. Okey. So, kita dah dapat bentuk yang macam ni. Okey, murid-murid kat rumah boleh tengok. Okey, kita akan jadi bentuk yang macam ni. Betul. Okey. So, apa yang kita nak buat seterusnya? Kita kena pusing belakang. Pusingkan dia di belakang. Yang ini yang kita lipat tadi. Betul tak Rina? Betul, Bila kita cikgu. dah lipat macam ni, kita pusing belakang yang bahagian ni, bucu ni, Okey. kita terbalikkan ke belakang. Lipat dia kat belakang. Lipat di belakang. okey. Boleh Rina? Masih boleh lagi, cikgu. Cikgu risau anak murid tertinggal nanti kat belakang. Cikgu dah ke depan. Tapi saya rasa macam saya punya salah je, cikgu. Oh, tengok. Saya lipat macam ni tapi tak dapat pula bentuk macam cikgu. Oh, tak ada masalah. Betul sebenarnya tu Rina. Betul, Kalau eh? Rina kedepankan lagi, dia akan bentuk macam ni. Kalau Rina letak kat sini, dia akan jadi bentuk macam Rina. Okey. Sebab kertas saya kecil, cikgu. Tak Jadi apa. saya tak dapat sampai ke atas. Boleh, tak ada Hanya masalah. boleh macam ni saja. Okey. Minta anak-anak murid kat rumah tu dapatlah pembelajaran kita hari ni. Takut ketinggalan Baik. pula nanti. Okey, tengok dia akan jadi macam ni. Betul. Tunjuk dari Rina dah pandai. Okey, dia akan jadi. Kemudian apa yang kita nak buat supaya dia nampak seperti rama-rama? Senang je Rina. Ni Ya. bahagian ni. Okey, bahagian ni kita lipat dua. Oh, Jadilah rama-rama. betul ke saya buat ni, cikgu? Tengok. Macam mana, cikgu? Salah. Lipatan Rina tu dia ke depan. Sepatutnya dia ke belakang Rina. Maksudnya macam ni? Yes, macam tu betul. Okey, Okey. Rina boleh tunjuk kat cikgu hasil yang Rina buat tu. Tengok. Tak nampak rama-rama pun, cikgu. Jangan sedih Rina, kita cuba lagi. Nak kata burung pun bukan. Tengok Rina. Tak dapat, cikgu. Adakah belah sini? Betul dah ni Rina. Betul je. Sebab Rina punya rama-rama ni kecil. Anak rama-rama. Anak rama-rama. Yang ni abang rama-rama. Jadi bolehlah, cikgu. Okey, bolehlah. Tapi Rina, kita punya penghasilan hari ini tak berhenti sampai sini. Sebab tak habis lagi, lepas cikgu? ni, yes, yang ini kita belajar hanya imbangan sahaja. Lepas ni kita Okey. nak menghasilkan karya yang berbentuk irama dan pergerakan. Baik, Jadi, cikgu. kita kena buat banyak-banyak rama-rama ni. Kita kena buat Okey. pelbagai saiz, pelbagai warna dan juga pelbagai corak. Lagi banyak corak yang kita hasilkan, lagi menarik karya yang akan kita hasilkan. Okey, kalau macam tu kat sini ada banyak warna dan juga corak. Rina boleh pilihlah ikut yang mana Rina suka. Okey, cikgu nak kalau boleh Rina gunakan kertas yang cikgu bagi yang warna merah tu. Kertas merah ni. Okey. Baik. Kita buatlah rama-rama ni banyak-banyak. Sambil tu bolehlah kita sembang-sembang santai mengenai seni. Okey, kalau Rina nak tanya apa-apa yang berkaitan seni, bolehlah tanya cikgu. Okay. Baik, Cik. Okey, murid-murid di rumah bolehlah ikut teknik dan cara yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, kita buat sama-sama. Okey Rina, cikgu nak terangkan kat sini dalam Baik, seni cikgu. visual ni sebenarnya kita bukan sekadar belajar sahaja. Sebenarnya dalam seni visual juga kita boleh menghasilkan pendapatan. Ya, cikgu. Boleh betul. menghasilkan pendapatan. Kalau dulu kita tengok masa kita buat origami ni sekadar suka-suka sahaja, nak main-main sahaja. Tapi hari ini cikgu nak masukkan elemen designomi. Yang mana bila kita menghasilkan sesuatu karya seni visual, kita boleh menjana pendapatan. Baik. Macam tu. Okey, cikgu. Ya. Saya ni sebab pertama kali buat, ingat-ingat lupalah juga kan. Okey. Bila menyentuh tentang seni origami ni, mungkin kalau kita lihat seni origami ni tidak tertumpu sahaja kepada seni lipatan kertas kan, cikgu? Betul. Adakah kita boleh klasifikasikan juga bahawa seni origami ini adalah seni lipatan kertas, lipatan kain yang sebenarnya boleh membentuk menjadikan pelbagai bentuk yang dapat bersifat 3 dimensi, cikgu. Betul. Boleh. Sebab seni origami ni kalau asalnya dari Jepun mereka menggunakan sepenuh kreativiti mereka. Bukan sahaja pada kertas, begitu juga pada kain. Kalau Rina mesti selalu pergi hotel-hotel mewah kan. Biasa ni hotel-hotel mewah kalau ada sambutan ulang tahun perkahwinan ke, kalau Rina perasan ada kain yang disusun ataupun dibentukkan menjadi angsa lah kan. Betul, cikgu. Itu adalah salah satu teknik ataupun lipatan kain.
Okey, faham. Ya, itu pun orang kata ada juga menyentuh tentang imbangan juga. Baik, cikgu. Cikgu, saya dah lupa lah selepas kita tingkah segi tu. Okey, kalau lupa, kita kena masukkan kat dalam. Jadikan 2. Okey. Okey. Murid-murid di rumah jangan lupa. Okey, kalau teknik cikgu tunjukkan hari ini kamu ketinggalan, bolehlah lihat pada portal sumberku yang dijanakan oleh KPM Perkasaku. Okey, cikgu teruskan lagi ni sebab cikgu nak tunjukkan satu karya yang menarik hari ini. Okey, boleh buat di rumah. Okey, macam cikgu cakap, kalau tak ada kertas berwarna, gunakan kertas yang apa yang ada kat rumah. Jangan membazir. Okey, kita kitar semula dan kita jana pendapatan. Okey, macam mana kita tengok Rina buat Cikgu dah dapat 2 ekor rama-rama. Biasalah cikgu, baru kali pertama nak buat ni, saya masih lagi. Tak ada masalah, Rina. Cuba dan berusaha. Betul. Okey. Kalau kita dalam pendidikan seni visual ni, Rina, selain kita tahu, kalau kita tahu tu kita panggil dia persepsi. Maksudnya pengetahuan sedia ada. Baik. Kemudian kita eksplorasi. Kita mengkaji macam mana kita nak menghasilkan sesuatu karya tu. Okey, kemudian kita ekspresi, kita jana, kita buat. Okey, dan yang akhir sekali nanti kita adalah sesi apresiasi. Okey, kita teruskan, Rina. Mesti Rina dah penat kan? Tak, cikgu. Masih berusaha. Tak apa, Rina. Okeylah, mungkin saya akan ambil masa dan memerlukan pengajaran sekali lagi oleh cikgu. Boleh, tapi tak ada kan masalah. Cikgu, kalau lihatlah hasil yang pertama ni, jadi kalau tak kisah apa sahaja bentuk besar ataupun bentuk kecilnya cikgu, sudah tentu kita kena pastikan bahawa kertasnya dalam bentuk yang sama. Ya, yang paling penting Rina, kalau Rina tengok pada origami rama-rama tu, di garisan tengah-tengah ni lah yang kita kata garisan simetri. Ni adalah simetri. Betul. Iaitu garisan pemisah antara kiri dan kanan. Ini yang kita katakan dengan tajuk kita hari ini, iaitu imbangan. Baik, cikgu. Dan okeylah, saya nak cuba lagi dan lagi. Sambil-sambil tu murid-murid di rumah juga boleh mencuba. Kalau di rumah sudah ada segala peralatan dan juga kertas origami ni, boleh kita buat sama-sama kan, cikgu? Boleh. Kita berehat sekali lagi murid-murid. Kembali lagi selepas ini untuk melihat bagaimana hasilnya jika diaplikasikan dalam bentuk irama dan pergerakan kan, cikgu? Betul, Rina. Semuanya selepas ini. Cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Oh, banyaknya dah siap. Wah, banyaknya rama-rama Rina. Murid-murid, sebenarnya kalau nak ikut Kak Rina sendiri memang tak dapatlah nak siapkan sebanyak ini. Dibantu oleh Cikgu Ju sebentar tadi untuk hasilkan pelbagai saiz rama-rama dalam bentuk origami ni, Cikgu. Betul. Okey, Rina. Tadi sepanjang kita dah melipat origami ni tadi lah. Cikgu nak tanya Rina lah. Baik. Apakah kelebihan kita melipat origami tu secara simetri? Cikgu, saya ingat apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Kenapa kita melipat kertas ini berpandukan saiz yang simetri ini? Kerana kita nak dapatkan satu bentuk yang kemas dan seimbang. Betul. Bagus, Rina. Sebabkan persembahan Rina yang terlalu baik hari ini, cikgu nak tambah 5 bintang lagi untuk jawapan Rina tu tadi. Wah, terima kasih, cikgu. Bagus. Okey, Rina. Baik. Okey. Sekarang cikgu nak bagi satu frame. Kita nak buat projek kita hari inilah. Okey. Tadi kita dah buat imbangan kan? Kita dah buat origami. Sekarang ni kita nak mencipta karya yang menekankan prinsip irama dan pergerakan. Baik, Rina, cikgu. satu, okey? Ini saya punya, cikgu. Okey. Terima kasih. So, jadi cikgu nak tanya Rina, Rina suka lakaran ataupun lukisan seni visual yang bagaimana? Saya rasa kan, cikgu, saya suka pokok, cikgu. Oh, suka pokok. Mesti Rina suka tentang keindahan alam ni, Rina, ya? Alam semula jadi itu memang dekat sangat dengan hati saya, cikgu. So, cikgu nak tanya, Rina pandai tak lukis pokok?
Lukis pokok boleh cikgu. Tapi tak tahu dah jadinya pokok apa. Okey. Tak apa. Okey. Kalau Rina tak boleh, cikgu boleh bantu Rina untuk menyediakan lakaran. Okey, murid-murid di rumah, untuk kita menghasilkan sesuatu karya, kita boleh kombinasikan pelbagai teknik, okey, dan juga cara penghasilan. Macam hari ini cikgu tunjuk satu teknik di mana kita menggabung jalinkan tentang lakaran dan juga origami yang kita cipta tadi itu. Baik, cikgu. Supaya kelihatan seperti bergerak ataupun kita pentingkan tentang irama dan pergerakan, okey, dan juga ada bentuk 3D. Tiga dimensi. Cikgu mulakan dengan melakar pokok Boleh, cikgu melakarkan pokok supaya Rina senang untuk tampal kita punya origami tu nanti. Okey. Untuk buat pokok, cikgu mulakan dengan garisan simetri tengah-tengah. Okey, cikgu teruskan. Okey. Kemudian cikgu teruskan lagi macam ni. Okey, cikgu nak buat orang kata ranting pokok je lah ni, sebab kita nak tampan dengan rama-rama yang Rina dah buat tadi. Pasti menarik cikgu. Kita buat simple-simple saja. Buat yang orang kata yang senang. Sesuai untuk murid-murid menengah rendah. Baik. Okey, kalau sebut pokok mesti ada ranting-ranting, betul Sudah tak? tentu cikgu. Jadi kita buatlah ranting-rantingnya. Okey, ranting-ranting ni kalau murid-murid nampak cikgu tengah sketch ni, okey, kelihatan ada pergerakan. Nampak? Nampak cikgu? Kita nampak ada pergerakan. So, cikgu dah buat macam ni. Cikgu minta Rina tampal kita punya origami tu nanti untuk kelihatan seperti irama dan pergerakan. Menariknya cikgu. Cikgu, Ya. batang pokok dan ranting dah siap. Okey. Tapi kan cikgu, saya muskil lah. Bagaimana sebenarnya kita nak menyusun origami ni supaya kelihatan seakan bergerak cikgu? Okey, untuk menghasilkan origami ataupun karya ini, untuk melihat dia seakan bergerak ataupun kita kata menekankan prinsip irama dan pergerakan itu tadi, kita kena menyusun ruang dia dengan betul. Maksudnya kita kena buat gambar, orang kata susunan yang rapat dan juga yang berjarak, yang ruang supaya nampak pergerakan di situ. Maksudnya saiz rama-rama yang kecil tu Rina bolehlah ajakkan dia kepada bentuk yang berlainan, maksudnya ruang yang lebih luas dan letak rama-rama yang besar. Seperti contoh-contoh yang cikgu ada bawa pada hari ini, Rina. Baik cikgu, kita dah boleh mulakan dalam waktu yang sesingkat ini. Kita tentu nak nampakkan hasil yang boleh kita kongsikan bersama dengan murid-murid. Jadi kita boleh tampal ikutkan kreativiti kita ya cikgu. Betul. Kalau Rina tengok di belakang origami ni, kita ada letak gam dua muka Okey. Kalau di rumah kalau tak ada gam dua muka, boleh guna gam biasa. Boleh, tak ada masalah boleh, ya. tak ada masalah sebab ini kertas biasa sahaja. Okey. Jadi tak ada masalah untuk kita mencipta ruang ataupun karya yang berbentuk 3 dimensi. Faham cikgu? Okey. Dan sebenarnya kita boleh hasilkan dengan pelbagai bahan-bahan, bukan sahaja sekadar kertas warna ya cikgu. Ya, betul. Seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Ya. Kalau ada majalah pun kita boleh gunakan majalah. Betul. Daripada kita membazir kan cikgu? Betul. Daripada kita buang, kita nak recycle semula. Kalau kita tak nak jual, kita gunakan. Kita buat dia karya. Sebab itulah pentingnya kita belajar seni visual ni. Dengan belajar seni visual ni, kita boleh menjana pelbagai idea yang menarik untuk menghasilkan sesuatu karya. Okey? Seronok kan buat sebenarnya? Seronok sangat cikgu. Kalau Rina perasan kat depan ni, cikgu ada sediakan beberapa orang kata alat dan bahan untuk kita dekor jadi bolehlah Rina nak guna. Okey, macam cikgu nak lengkapkan dulu cikgu punya image cikgu ni. Okey. Jadi sebenarnya kita bukan sahaja boleh menghadkan kreativiti ini kepada hasil origami saja cikgu. Betul. Maksudnya kita boleh tambah lagi dengan pelbagai aksesori lain ya. Betul. Okey, faham. Okey. Dalam seni, semakin kita mempunyai ruang yang lebih rapat, kita akan menghasilkan tone yang lebih gelap. Okey? Okey. Tengok Rina tengah seronok tampal-tampal tu. Seronok cikgu, tapi saya harap ianya menjadilah cikgu. InsyaAllah. Kalau kita berusaha, insyaAllah kita boleh berjaya, Rina. Baik. Sambil tu melihatkan kepada hasil saya yang
hampir siap ini. Cikgu boleh tak mungkin bagi pandangan dan persepsi cikgu terhadap hasil karya seni saya ni? Okey, tunjukkan pada cikgu boleh, Rina? Walaupun belum habis lagi cikgu. Okey, kalau kita tengok pada hasil yang Rina buat kita tengok kat situ ada ruang. Maksudnya ada ruang yang dekat, ada ruang yang jauh Okey, kalau kat sini kalau kita tengok pada hasil Rina ni kita nampak cikgu boleh bagi 9 bintang per 10 bintang. Wow. Tahniah. Terharunya sebab apa? saya. Sebab dalam karya yang Rina dah buat tu, kita ada nampak perbezaan saiz antara satu origami dengan origami yang lain. Faham, Selain cikgu? daripada saiz yang berbeza, Rina juga berjaya menghasilkan origami yang pelbagai corak. Cikgu pun nak tunjuklah cikgu punya. Wah, cantiknya cikgu. Inilah hasil cikgu pada hari ini. Okey, yang mana cikgu pun menekankan ruang dalam penghasilan irama dan pergerakan cikgu menghasilkan karya. Kalau tengok kat sini, ruang ini rapat. Ruang yang rapat, yang ni jauh. Kalau kita tengok ada sedikit pergerakan dekat situ. Betul. Seolah-olah ada orang kata bergerak. Rama-rama cikgu tu sedang bergerak. Inilah penghasilan kita pada hari ini, Rina. Baik, Tapi cikgu. sebelum tu cikgu nak ingatkan, Ya. jika kita membuat karya-karya, jangan lupa untuk kita tanda tangan. Sebab dalam seni visual kita mementingkan ketulinan hasil kerja kita, Rina. Baik cikgu, faham. Nampaknya Rina tak berputus asa. Masih lagi dia menampal. Ya, terima kasih cikgu kerana hari ini cikgu dah pun berjaya untuk memahamkan saya tentang imbangan dan juga irama dan pergerakan. Betul. Dan pastinya ini juga yang dapat difahami oleh murid-murid kita yang sedang menonton ketika ini. Apa pun ucapan terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Juriati Mokhtar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lancang Pahang untuk mata pelajaran pendidikan seni visual di mana murid-murid hari ini dapat memahami tentang topik kita iaitu imbangan dan irama pergerakan. Ada rezeki kita jumpa lagi cikgu InsyaAllah, untuk Rina. kita belajar banyak lagi topik-topik menarik. Jadi murid-murid terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Okey cikgu. Didik TV KPM